dulu kita makan, kemudian tu kita berhenti makan, kemudian kita makan balik. Mana balik fitrah balik semula. Mula-mula fitrah kita makan, kita berhenti makan, kita makan balik semula, bermakna kita balik pada fitrah. Itu satu. Yang kedua, kita dulu berdosa, banyak dosa. Bulan Ramadan Allah ampunkan dosa kita. Kita sedia maklum, 10 malam yang pertama dia panggil rahmah, 10 malam yang kedua maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, terlepas daripada siksaan api neraka, bermakna kita telah terampun dosa kita, terah balik fitrah. Maksudnya Idul Fitri kembali kepada fitrah, dosa dah habis. Itu hebat-hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena begitu yang keduanya. Mukhlisina lahu-din walau karihal musyrikun. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah yang maha besar. Maksudnya yang lain-lain kecil belaka. Itu kesatuan umat Islam sebenarnya, kesatuan. Sebabnya kita sembahyang Allahu Akbar cakap Arab. Bangsa apa pun cakap Arab. Melayu, Bengali, orang putih, Jerman, Spanyol, Perancis, Spanyol, Jerman, Perancis, mana-mana pun, Jepun, Korea, semua Allah Akbar. Tak boleh terjemah dalam bahasa masing-masing. Itu kesatuan. Kalau boleh terjemah dalam bahasa masing-masing, susah kita semayang. Masing-masing semayang. Ni cakap orang putih, cakap Bengali, cakap Hindustan, cakap India, kan susah. Kita semayang beramai-ramai, semayang jemaat. Tak usahlah cakap orang putih, cakap Melayu. Orang ni seorang Jawa, cakap Jawa, Allah Maha Gedi, sudah. Seorang Minangkabau pula, Allah Maha Gadang, tu kelang kabut. Itu sebenarnya bahasa Arab, bahasa kesatuan. Semayang tak boleh terjemah dalam bahasa masing-masing. Tetapi dalam kubur di soal mengikut bahasa masing-masing. Dalam kubur tu, sebab dulu ni orang baca talqin cakap Arab dulu. Sekarang dah cakap Melayu dah. Sebenarnya dalam kubur malaikat akan tanya mengikut bahasa masing-masing. Kalau tanya ma rabbuka, kita kata bahasa apa benda aku tak tahu ni. Tanya ma rabbuka, apa tu, siapa Tuhanmu? Tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala na'budu illa iyyah. Tidak kami sembah melainkan Allah Taala. Mukhlisin, hal keadaannya ikhlas, betul-betul. Kita sembahyang ni, kita bertakbir ni, kita berpuasa ni, kita beribadat ni semata-mata kepada Allah SWT. Sedikit pun tidak menyeleweng daripada kerana yang lain. Susah sebenarnya ikhlas ni. Ikhlas susah. Al-ikhlas sirrun min asrari wada'tuhu qalban ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia-rahsia aku. Letakkan ke dalam hati hamba aku yang aku sayang. Orang ikhlas Tuhan sayang aja. Orang yang tak sayang ikhlas. Susah ikhlas sebenarnya. Kadang-kadang dia semayang seorang-seorang, Allahu Akbar, elok, Bismillahirrahmanirrahim, elok baca. Tiba-tiba orang datang ke belakang, mula berlagu pula ustaz. Tu dia sebenarnya ikhlas itu mulut, hati dan perbuatan. Itu susah sebenarnya. Nak tahu kita ikhlas tak ikhlas, senang aja begini. Kita satu hari semayang asar pukul 7 malam. Semayang maghrib pukul 7 suku, kan? Orang pun telefon anak kita, ring telefon, anak kita angkat. Bapak mana? Bapak semayang. Celaka betul. Marah dia. Dia malu dia semayang, kan? Kan tak ikhlas tu. Besok dia semayang duha pula. Tengah-tengah semayang duha orang bertelefon, dia angkat telefon. Bapak mana? Bapak semayang duha, lapang, hati-hati. Itu pun tak ikhlas. Itu. Ikhlas itu kita semayang sunat kerana orang syirik. Tak semayang sunat kerana orang hukumnya riak. Dulu kena. Semayang kerana orang kerana syirik.
Meninggalkan sembahyang kerana orang, hukumnya riak. Dua-dua kena. Kita peduli orang, kita sembahyang orang nak kata apa pun peduli apa. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Wala na'budu illa ilah mukhlishina lahu-din. Walau kana al-kafirun, walaupun orang kafir tak suka, itu dah hal dia. Begitulah takbir kita. Habis. Pada malam ini saya nak sambung sikit, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu berita hari kiamat? Al-ghasyiyah ni maknanya menyelubungi. Kita diselubungi oleh kedukecitaan. Al-ghasyiyah, al-qari'ah pun kiamat. Al-qari'ah mana mengetuk pintu hati kita. Kiamat juga. Al-haqqah yang benar, hari kiamat juga. Surah Al-Qiyamah, kiamat juga. Maknanya Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, adakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Mengapa tuan tanya begitu? Menunjukkan, menambahkan keyakinan kepada soalan. Itu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Ditanyanya, kalau kita nak kira, mana kita tahu? Itu soalan, itu bukan soalan. Soalan itu menunjukkan nak menambah keyakinan kita, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang berlakunya kiamat. Kita mesti yakin hari kiamat akan berlaku. Mesti yakin. Itu merupakan rukun iman. Kalau ada keraguan sedikit, keraguan bermakna kita tak beriman. Kita beriman kepada rukun iman itu mesti 100%. Tak boleh 99.9 pun tak boleh. 99.999 tak boleh. Mesti yakin penuh adanya hari kiamat. Al-haqqah, itu hari kiamat. Al-qari'ah, hari kiamat. Al-qiyamah, hari kiamat. Nama hari kiamat banyak. Yaumul mahsyar pun hari kiamat, hari mahsyar. Yaumul mizan, hari pertimbangan, hari kiamat. Dia mesti yakin adanya hari kebangkitan. Itu sebabnya rukun iman yang paling utama. Yang pertama percayakan Allah Ta'ala, yang kedua percayakan hari kebangkitan. Yang pertama percayakan kepada Allah Ta'ala, yang kedua percayakan hari kebangkitan. Kerana adanya kebangkitan menyebabkan kita mesti beramal sesungguhnya untuk nak menunggu hari pembalasan. Kalau kita tak yakin adanya hari pembalasan, tak ada makna. Kita mesti yakin adanya hari pembalasan, hari perhitungan, hari pengazaban. Itu dia. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu muka-muka tunduk. Pasal apa? Dosa banyak. Pasal kesilapan waktu hidup dalam dunia dulu yang disibukkan tak tahu. Kita orang bersalah kan takut menghadapi orang yang kita salah kepadanya itu. Kita bimbang. Aku tunduk. Kalau kita tengok orang zaman sekarang, kalau kena tangkap kan tutup muka. Nak tunduk tak boleh, tutup muka. Dalam dunia tutup muka pun orang nampak juga. Tutup muka, tak berani. Masa buat salah dulu tak perasan, tak takut, tak kisah. Tapi bila dia kena tangkap, baru perasan. Begitu. Untuk di akhirat besok, baru perasan kita ni bersalah. Tapi di akhirat, kita tahulah, di akhirat tempat pembalasan. Amalan dah tak ada. Kita tahu dunia ni tempat beramal, akhirat tempat perhitungan. Di akhirat tempat perhitungan, dunia tempat beramal. Masa untuk beramal, inilah masanya. Tak ada masa dah. Jangan menangguh-nangguhkan kerja. La tuakhir amal yaumi ila al-ghad. Jangan tangguhkan kerja hari ini kepada besok. Pasal besok tak tahu sama ada kita hidup lagi ataupun mati.
Mati itu berada di antara pejam dan celik. Waktu pejam mata, bimbang tak sempat nak celik. Waktu celik mata, bimbang tak sempat nak pejam. Mati berada di tengah-tengah. Waktu tarik nafas tu ada 3. Nafas tadi, nafas sekejap lagi, nafas sekarang. Nafas sekarang itu yang kita punya. Nafas yang tadi dah lepas. Nafas akan datang belum tahu. Tarik nafas tak turun dah, habis. Itulah sebabnya kita sentiasa berusaha beramal bersungguh-sungguh untuk menghadapi masa depan. Jangan sampai tunduk besok di akhirat. Takut, bimbang, susah hati, menyesal. Itu tak ada. Menyesal di akhirat besok tidak ada apa artinya lagi. Menyesal dunia boleh tahan lagi. Menyesal di akhirat besok nak ke mana? Wujuhun yaumidin khashi'an. Apa dia kata? Amiltun nasibah. Bekerja teruk, susah payah, letih. Sama ada di dalam neraka. Gagah-gagah nak keluar, tak boleh. Penat lelah nak keluar, tak boleh. Itu di akhirat. Amiltun nasibah, bekerja, berusaha untuk keluar daripada api neraka. Dalam api neraka tak boleh keluar dah. Zabaniyah, penjaga api neraka yang hebat, tak ada belas kasih yang sedikit, tak senyum pun dia, tak senyum pun. Kita menungkan sekejap. Kalau kita masuk neraka lah begitu keadaannya, benar lelah. Di samping kita diseksa api neraka yang amat hebat, tak ada maaf. Tuhan tak pandang pun kita, tak peduli pun. Akibat daripada susah payah dunia mencari kekayaan. Tu diterjemahkan pula, kan dunia berpenat lelah mencari kekayaan, cari kesenangan, cari pangkat, mencari segala-galanya, cari. Rupa-rupa yang dicari itu sementara saja. Hidup sementara ini sibuk sangat-sangat cari makan, cari kekayaan. Yang ditinggalkan, yang dibawa besok satu juga. Yang pergi ketiga, amalan pergi, keluarga pergi, harta pun ikut. Yang balik, harta balik, keluarga balik, isteri balik. Amalan yang tinggal. Amalan kalau tak ada, apa yang dibawa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, siap-siaplah perbekalan, kerana sebaik-baik bekal itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak beramal, dia sibuk sangat. Itu sebabnya dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, man arada dunya wa ikhtaraha al-akhirah Allah bisiti uqubat. Barang siapa yang mencari dunia, diutamakan dari akhirat, maka Allah Ta'ala seksa dia dengan 6 seksaan. 3 seksaan di dunia, 3 seksaan di akhirat. Di dunia, fa'amadun laysa lahu muntaha, angan-angan yang tak habis-habis. 1000 angan-angan, yang ada 1 juta nak jadikan 2 juta, yang nak 2 juta jadikan 4 juta. Makan rocanan sekeping, berapa keping agak. Pagi-pagi makan rocanan berapa keping. Orang yang ada 2 juta 10 keping ke makan. Ada orang makan 10 keping. Tuan makan 10 keping banyak ni, seorang kaya makan banyak. Tak ada. Silap-silap. Doktor tak bagi makan. Boleh makan nasi tuan doktor, jangan awak kecil manis. Daging jangan awak darah tinggi. Udang jangan awak gaut. Gula jangan awak kecil manis. Saya nak makan apa tuan doktor? Awak makan kulit roti aje lah. Duit banyak, makan kulit roti aja. Yang dicari, cari tak ke mana?
Itu pertama. Yang kedua, wa hirsun ghalibun la yasalu qanaah. Yang kedua, loba yang tak habis-habis. Mau lagi. Orang yang ada 20 juta, dia takkan berhenti nakkan 40 juta pula. Memang manusia ni memang nak duit, memang tabiat dia. Jangan ikutkan tabiat. So tengok anak-anak kita yang kecil baru lahir. Apa dia kata? Wah, nak duit lah tu. Nak wang. Bila orang nak mati, cuba tanya orang hospital. Tanya orang hospital. Yang sakit tentang tu, nak makan mangan, tak larat aku makan. Nak minum aku tak larat. Nak duit, taklah bawa tilam tu. Nak je duit. Tu dia. Nak duit je. Jangan ikutkan tabiat. Tabiat manusia begitu. Tak larat makan duit, nak juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Yang ketiga, dicari daripadanya kemanisan beribadat. Yang beramal dah tak sedap lah. Beramal dah tak sedap. Dah sibuk. Beramal pun dah tak seronok dah. Kalau imam sembahyang lambat, marah dia. Itu sebab kita sembahyang tarawih kan cepat. Main tarawih kan banyak masjid-masjid kan laju main tarawih. Senapas Fatihah. Makmum kata bagus imam. Senapas Fatihah. Bagus apa? Tak guna. Jadi semayang pun nak cepat. Semayang lambat, makmum marah. Cuba imam, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh agak-agak? Makmum, gila imam ni kita. Tu. Pasal dah tak tahu. Memang hukum tak boleh semayang begitu. Pasal Nabi marah. Tapi kalau begitulah, nikmat beribadat dah tak ada. Di akhirat besok, yang pertama kelang kabut di akhirat besok. Kelang kabut. Yang kedua, hisab pun berat. Yang ketiga, azab pun berat. Penyesalan pun amat berat di akhirat besok. Itu. Jadi kita balik. Nasibah bekerja teruk. Dunia begitu. Siang malam, cari kesenangan, cari kekayaan, cari pangkat dan sebagainya. Tak habis-habis. Dah tua-tua pun tak cukup harta. Dah tua pun tak cukup. Dah tua, harta cari lagi. Dah tua-tua, pasal apa? Pengaruh nafsu itu. Nafsu yang menggagah syaitan ikut sama. Ingat, kita ada 4. Syaitan, nafsu, ilham, malaikat. 4. Bila kita ilham baik, malaikat akan sokong. Kita jahat, syaitan akan sokong. Itu. Itu sebab orang kata, saya heran, mengapa orang tua tak sembahyang? Heran. Dah tua, tak sembahyang dia. Pasal apa? Pasal syaitan telah mempengaruhi dia. Dan ingat, barang siapa berumur 40 tahun ke atas, tak berubah dah. Kalau berubah pun amat payah, sedikit sangat. Mana kita tanya secara umur berapa dah umur? Umur dah 40, standby. Elok-elok. Itu sebab kita Tuhan bagi umur elok dah. Umur 1 hari diazankan, bukan? 7 hari diakikahkan. 7 tahun start semayang. 15 tahun 10 tahun rotan kalau tak semayang. 15 tahun balik. 25 tahun kahwin. 40 tahun matang. 56 pencin. 60 standby. 60 Nabi dia a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60 hingga 70. 60 standby. Tunggu bila agak. Bimbang lah tu. Rasa hati. Biasanya orang mati, bila orang mati umur 60. Umur aku 60 juga. Giliran dia dah sampai, giliran kita akan sampai pula. Jadi kita jangan takut mati. Takut mati juga. Yang ditakuti bukan mati itu. Yang ditakuti ialah
persiapan untuk mati itu yang tak ada yang kita bimbang. Itu. Sekarang kita bersungguh-sungguh beramal. Saya nak bincang, pesankan tuan-tuan sekalian, kita beramal jangan sambil lewa. Bersungguh-sungguh, jangan tinggal sembahyang sunat. Pasal sembahyang fardu kita kadang-kadang banyak yang tergelincir, ditampal oleh sembahyang sunat. Gitu. Lepas sembahyang maghrib, sembahyang sunatnya muakkad, jangan tinggal. Sembahyang witir muakkad, jangan tinggal. Sembahyang malam muakkad, 1 rakaat seperti sembahyang 1000 rakaat.